وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد. Terima kasih kepada Ustaz Ali Imran dan Ustaz Isfahan kerana memberi peluang kepada Al-Faqih sendiri untuk memberi tausiah dan memberi ceramah tentang Syama'il Muhammadiyah. Pada malam ni saya kurang sihat, jadi sekadar mana yang saya mampulah untuk nak sampaikan. Jadi pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapatnya kumpul di dalam majlis ini. Majlis yang penuh berkat, yang penuh inayah, penuh maghfirah. Dan majlis ini walaupun nampak aja kecil tapi hakikatnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang menduduk di majlis ilmu ni berada di taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia dah duduk berada di taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanyalah sekadar online, tapi eloknya lebih kepada talaki. Jadi dengan majlis ilmu ni, malaikat-malaikat akan duduk bersama-sama untuk mendengar apa yang diberikan oleh nasihat-nasihat, dan sehinggalah Allah akan ampunkan dosa-dosa bagi orang yang duduk di dalam majlis ilmu ni. Kerana ilmu ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ilmu ni kita boleh tahu perbezaan halal dan haram. Dengan ilmu ni kita boleh tahu perbezaan antara makruf dan munkar. Makruf tu perkara kebaikan, munkar perkara keburukan. Kerana ilmu ni sangat penting. Dan kita kena biasakan dengan ilmu ni hanyalah berdamping bersama dengan ulama'. Apabila kita berdamping dengan ulama', kita dekat dengan ulama', maka kita dekat dengan Allah. Bila kita kenal dengan ulama', kita dekat dengan ulama'. Kalau kita makin jauh dengan ulama', makin kita tak ikut dengan ulama', makin jauh lah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Takut nanti sesat dan menyesatkan. Kerana ilmu ni adalah pewaris para anbiya'. Jadi hanyalah sebarkan dakwah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk pada hari ini adalah bekamnya Rasulullah SAW. Banyak sifat-sifat bekamnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita nak kenal Nabi, bukan hanya pada bekam je. Kita nak kenal Nabi hanyalah pada gerak-geri Nabi, tingkah laku Nabi, cara-cara Nabi duduk, cara Nabi makan, dengan membaca Syama'il Muhammadiyah. Dengan membaca Syama'il Muhammadiyah, kita akan kenal dengan Nabi SAW. Kebanyakan orang yang kat luar sana ni tidak tahu Nabi Muhammad ni macam mana fizikalnya. Kenal Nabi Muhammad tu, tapi tak tahu fizikal ni macam mana. Tak tahu akhlaknya Nabi itu macam mana. Jadi dengan membaca Syama'il Muhammadiyah, kita akan kenal dengan Nabi. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan hadir untuk kita bertemu dengan Nabi SAW. Dan baru Allah Subhanahu Wa Taala akan hadir untuk kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dengan hadir ni rasa cinta kepada Nabi. Bila kita kenal Nabi, kita ada rasa cinta kepada Nabi SAW. Macam peribahasa, tidak kenal maka tidak cinta. Tapi bukan hanya Syama'il Muhammadiyah untuk kita belajar tentang kesempurnaan Rasulullah SAW, tapi kita belajar tentang sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah ni tentang bila mana Nabi Muhammad lahir sehinggalah Nabi Muhammad wafat. Itu tentang kisahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan, ini sangat pentinglah untuk kita kenal Nabi.
Macam mana kita bukan hanya sekadar untuk majlis, untuk maulid saja kita sambut. Maulid Nabi kita sambut je. Tapi hari-hari lain kita tidak sambut. Patutnya kita setiap hari ni kita sambut dengan selawat ke atas Nabi. Menyambut bukan selawat ke atas Nabi, tapi membaca Syama'il Muhammadiyah dan membaca Sirah Nabawiyah. Setiap hari kita menyambut kelahiran Nabi SAW. Bukan hanya maulid Nabi, bukan hanya bulan Nabi saja, tapi hari-hari lain kita sambut. Bukan kita terlampau nak mengidolahkan majlis Michael Jackson. Majlis Michael Jackson. Bukannya kita nak mengidolahkan majlis K-pop. Itu tidak bawa manfaat kepada kita semua. Hanya membawa manfaat yang memberi syafaat kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghidupkan kejayaan, menghidupkan sunnah Nabi SAW akan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ini hadis umum biasa kita dengar. Man ahya sunnati faqad inda fasadi falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa yang bergantung pada sunnahku di dalam kerosakan umat, maka Allah akan bagi dia ganjaran 100 kali pahala mati syahid. Hanya mengamalkan sunnah sahaja, walaupun satu. Kita setiap hari, kalau boleh dalam kehidupan kita ni, dalam satu hari tu kita amalkan sunnah Nabi SAW. Pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat, kerana hari Jumaat adalah hari penghulu segala hari. Kan kebanyakan kita kalau kita solat Jumaat, hanyalah banyak memakai pakaian pelangi, berwarna-warni apabila kita solat Jumaat. Tapi untuk hari Jumaat tersebut, hanyalah kita memakai jubah putih, serban putih, slipper putih, spek putih, semuanya putih. Kerana kita ikut sunnah Nabi SAW. Hari ni putih. Hari Jumaat tu hari putih semua. InsyaAllah. Itulah untuk kita nak tahu, nak hidupkan sunnah Nabi SAW. Cara kita nak menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah pertama sekali adalah makrifat. Makrifat ni kita nak kenal Nabi SAW. Itu adalah makrifat. Yang kedua adalah mahabbah. Mahabbah ni kita nak cinta kita kepada Nabi SAW. Mahabbah. Yang ketiga adalah ta'zim. Kita muliakan Nabi SAW. Yang keempat adalah ittiba'. Ittiba' adalah kita mengikuti cara Nabi SAW. Ada satu kisah seorang hamba, bila mana seorang hamba ni di akhirat nanti ada mizan, timbangan mizan tu. Tengok timbangan dosa tu lagi besar, lagi banyak dibandingkan timbangan pahala dia. Timbangan dosa tu lagi besar daripada timbangan pahalanya. Lepas tu ada seorang manusia ni datang kepada timbangan tersebut, lalu meletakkan kertas di timbangan pahala. Jadi timbangan pahala tu lagi banyak dibandingkan timbangan dosa. Jadi timbangan pahala tu lebih banyak daripada timbangan dosa. Lalu seorang hamba Allah ni jumpa pada manusia dan berkata, kenapa kau letakkan kertas di timbangan pahalaku, sedangkan timbangan dosaku lebih banyak daripada timbangan pahalaku? Kerana aku tak layak nak masuk syurga, kata seorang hamba ni. Lalu manusia tu pun berkata, akulah Rasulullah SAW. Kerana engkau lah. Sebab apa aku meletakkan kertas di timbangan pahala kau? Kerana engkau lah hanya berselawat ke atas Nabi dengan seikhlas yang mungkin. Hanya selawat satu kali, tapi dengan penuh hati yang ikhlas, kita akan dapat syafaat Nabi SAW. Hanya meletakkan kertas. Hanya Rasulullah SAW pun meletakkan kertas di timbangan tersebut. Lalu kita dapat syafaat Nabi SAW. Ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua.
Jadi tuan-tuan, ini sangat penting tuan-tuan, kerana kita berbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW, insya-Allah kehadiran kita, keikhlasan kita tidak akan menjadi sia-sia hanya kita berselawat. Kalau kita berpura-pura untuk tidak menghadirkan keikhlasan kita untuk berselawat ke atas Nabi SAW, jadi amalan kita sia-sia kepada Nabi. Macam mana Nabi nak bagi syafaat kepada kita sedangkan kita tidak ikhlas untuk berselawat ke atas Nabi. Walaupun sekali je kita berselawat ke atas Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kepada bab bekam ni Rasulullah SAW. Jadi bekam Rasulullah SAW ni sebenarnya datang daripada wahyu Allah. Bekam ni datang daripada wahyu Allah. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala telah beri wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril alaihissalam dan mengatakan kepada Rasulullah bahawasanya sebaik-baik perbuatan adalah berbekam. Itu ketika mana Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Bila mana Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar kurangkan solat waktu kita. Kerana apa? Kerana kasih Nabi kepada kita, minta kurang kepada Allah supaya kita solat 5 waktu sehari semalam. Itu bila mana peristiwa Isra' Mi'raj tu, malaikat Jibril telah sampai kepada Rasulullah SAW bahawasanya ada perubatan yang lebih terbaik adalah perubatan berbekam. Jadi ini dalam wahyu Allah SWT. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu firman daripada Allah SWT tentang wahyu. Bekam ni adalah mujarab, tuan-tuan. Bekam ni adalah mujarab. Nak katakan kita di zaman sekarang ni hanyalah bekam menggunakan gelas. Bekam menggunakan gelas ataupun cawan. Tapi kalau dibandingkan zaman dahulu, di zaman Rasulullah hanya menggunakan tanduk kerbau ataupun tanduk sapi, tanduk lembu, menggunakan untuk berbekam. Jadi bekam ni adalah sebaik-baik perbuatan. Kita baca hadis dia. Daripada bab mengenai Rasulullah SAW berbekam, daripada Sayyidina Humaid radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya tentang pekerjaan tukang bekam. Maka beliau menjawab. Jadi Sayyidina Anas bin Malik ni adalah pembantu Nabi SAW. Ihtajama Rasulullah SAW hajamahu Abu Taibah. Fa'amara lahu bisa'aini min ta'ami. Fakallaba ahlahu fawada'u anhu min kharajihi. Wa qala inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamatu atau inna min amsali ma tadawaitum bihi al-hijamatu. Rasulullah SAW pernah berbekam dengan Abu Taibah. Maka baginda SAW membayar kepadanya sebanyak 2 cupak makanan. Jadi 2 cupak makanan ni bersamaan dengan 6 kilogram. 2 cupak makanan ni bersamaan 6 kilogram. Jadi nak katakan 1 sok lebih kurang dalam 4 mud. Kalau 2 sok lebih kurang 8 mud. Itu adalah makanan asasi. Contohnya macam gandum, kurma, ataupun tepung. Rasulullah SAW berbicara kepada tuannya, tuan tukang bekam. Lalu mereka mengurangkan cukai yang dikenakan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik cara perbuatan bagi kalian ialah dengan berbekam. Sebaik-baik perbuatan, cara perbuatan adalah berbekam. Jadi bukan bekam saja, cara ada penyembuhan lain, ada 3 penyembuhan, iaitu kita minum madu asli. Kerana minum madu asli ni boleh menghilangkan segala penyakit dengan minum madu asli. Yang kedua adalah api. Anda tak pasti api tu macam mana, kalau di zaman Rasulullah macam mana. Tapi yang ketiga adalah bekam. Banyak bekam ni, banyak. Bekam angin ada,
bekam darah ada. Tapi bekam ni boleh menghilangkan segala penyakit. Boleh kalau ada tuan-tuan ada sakit pinggang ada, sakit kepala, migraine, stroke, sakit kaki, hanyalah dengan berbekam. Saya tak salahkan paracetamol, saya tak salahkan Panadol Activas, tapi hanyalah kita ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita minum ubat ni bukan ubat yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Tak salah pun kita nak makan ubat mana-mana pun. Yang penting kita niatkan bahawasanya Allah yang sembuhkan penyakit. Sama juga dengan bekam, tapi bekam ni adalah bekam tradisional. Yang mana yang nak berbekam, insyaAllah bolehlah. Sebab saya dulu belajar Tahfiz Ibn Sina di Kulim. Mahat Tahfiz Ibn Sina di Kulim selama 6 bulan. Jadi saya belajar pun tentang bekam. Jadi banyak hari-hari, ada pantang hari dia yang tak boleh berbekam, ada hari tersebut yang boleh berbekam. Dan seeloknya kalau berbekam ni hanyalah sebulan sekali untuk berbekam. Bukan setiap hari. Bila kita dapat bekam sehari, kita rasa badan kita segar, sedap, tiba-tiba kita nak bekam lagi. Kan? Dia sebulan sekali untuk nak berbekam. Itu untuk berbekam. Kita terus kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bercerita. Anna Nabi SAW da'a hajjaman fahajamahu. Salahu kam kharaju faqala salasatu su'in qada anhu sa'an wa atahu ajrahu. Nabi SAW memanggil tukang bekam, maka dia pun membekam Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya, tukang bekam tersebut berstatus hamba, berapakah cukaimu kepada tuanmu? Dia menjawab 3 gantam makanan sehari. Kalau 3 gantam makanan sehari tu banyak tuan-tuan. 3 gantam makanan sehari. Kepadanya dibebaskan pembayarannya 1 gantang oleh tuannya atas permintaan Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun membayar upahnya 2 gantang. Jadi sayangnya Nabi SAW terhadap hamba sahaya ni, lalu dia bagi hanyalah 2 sok. Tapi Nabi SAW minta hanya 1 sok. Tapi dalam keadaan dia berstatus hamba sahaya, lalu Nabi SAW membayar upah dengan 2 sok. Kerana 3 sok tu terlalu banyak tuan-tuan. Jadi hamba sahaya ni dia minta diskaun. Dia boleh mengurangkan diskaun kepada Nabi SAW. Boleh mengurangkan diskaun kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW bagilah hanya dengan 2 sok. Jadi dia minta kurangkan. Kerana Nabi SAW kesian kepada hamba tersebut. Jadi kita sebagai ahli bekam tidak perlu meminta, tak dosa pun kita nak minta menerima upah daripada orang bekam. Halal hukumnya bagi kita meminta upah. Macam kita minta upah berapa. Tapi bukan dengan harga yang tinggi. Bukan dengan harga yang tinggi. Kan banyak kat luar sana kalau kedai mana, kedai bekam ni, dia buat promosi. Promote ini harga sekian. Kalau bekam ni 1 cawan harga sekian. Sebenarnya dalam hukum tidak boleh untuk kita meminta harga ataupun tanya pasal harga dia asal berapa, tidak boleh. Hanyalah kalau kita siapa nak promote, boleh berbekam, boleh berjumpa dan kita boleh cerita belakang tentang harga tersebut. Okay, jadi kita jangan, kalau kita sebagai ahli tukang bekam, kita jangan meminta upah. Melainkan orang yang dibekam tu akan bagi upah dia tersebut. Akan bagi upah tersebut. Dengan hanya seikhlas mungkin. Dengan niat untuk hadiah ke itu bagi orang yang dibekam. Jadi apa? Kerana bagi orang yang berbekam ni, dia akan jadi efek Dia macam dia akan keluarkan segala tenaga. Kalau bagi orang yang berbekam, contoh kalau tukang bekam tu nak bekam orang ni masalah sakit badan ataupun macam-macam sakit penyakit, kita bekam. Tapi kita tak tahu orang ni malas sembahyang. Selalu malas sembahyang, tak rajin solat, malas zikir, dia akan automatik akan kena kat badan kita. Dia akan automatik akan kena kat badan kita. Kenapa? Dia punya darah tu kita bermain dengan darah. Bila kita tahu kita bekam dengan orang yang lambat sembahyang, orang yang susah nak sembahyang apa semua,
kita automatik akan jadi macam tu kerana apa? Dia efek. So kita nak berbekam ni haruslah ada orang yang mahir untuk berbekam. Haruslah dengan ahli bekam. Dia bukan simply nak bagi orang yang bukan ahli bekam. Jadi kena bagi kepada ahli bekam untuk bekam. Jadi tak boleh nak suka-suka hatilah nak berbekam suka hati. Dan dia ada ayat-ayat tersebut bagi orang yang berbekam dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dan kita niatkan untuk sembuhkan pesakit tersebut. Kerana dengan bekam ni boleh menghilangkan, boleh sembuhkan penyakit 72 macam penyakit dengan bekam tersebut. Ya betul, 5 bismillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Okey. Kita boleh terus kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengkhabarkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'aini wal kahili wa kana yahtajimu di sab'a asyaratah wa tis'a asyaratah wa ihda wa ishrina. Rasulullah SAW pernah berbekam pada 2 urat leher dan bahunya. Baginda SAW berbekam pada hari yang ke-17, 19 dan 21 dalam Hijriah. Dalam kalender Islam 17, 19 ataupun 21. Jadi al-akhda'ain ini adalah kedua urat leher. Kedua urat leher kat sini. Sini. Sini urat leher. Sini urat leher. Jadi boleh bekam kat sini. Diikut dengan saiz. Saiz kecil dengan bekam sini. Kalau kahil ni bahu. Bahu ni kat belakang bahu. Bukan kat sini Bukan kat sini, belakang bahu. Itu belakang bahu. Kahil. Yang ni boleh menghilangkan toksik dalam badan kita. Sama juga efek kat sini, boleh menghilangkan penyakit migrain ataupun stroke dengan bekam kat di belah akhda'ain ni. Di bawah telinga. Dia bersambung dengan urat bahu tu. Nabi SAW pernah berbekam kat situ. Jadi dia ada sebutkan titik-titik yang mana yang ni boleh hilangkan macam-macam penyakit. Contoh, dia dalam kat kepala ni, sideroksi. Sideroksi ni di tengah kepala. Biasa orang bekam di tengah kepala. Orang cukur, dia bekam kat tengah kepala ni. Sideroksi ni pun boleh menghilangkan penyakit stroke. Ataupun penyakit gila, yang mana orang kat luar sana yang nampak dia macam gila tu, bolehlah tarik dia, kita bekam kat sini. Nampak je kita tengok kawan kita gila, boleh tarik dia, kita cukur bekam kat sini. Itu sideroksi tengah-tengah kepala. Kalau orang tu gila ke macam mana, sebab apa? Dia penyakit gila ni boleh hilang dengan bekam. Jadi bekam di tengah kepala tersebut. Ada satu ketika ni bila mana Rasulullah SAW pernah diracun oleh Zainab bintu Haris. Jadi orang Yahudi perempuan yang menipu Nabi SAW dengan memberi hadiah sepotong daging kambing. Kemudian Nabi makan dan Nabi memuntahkan. Lalu Nabi bekam tersebut dengan al-akhda'ain ini dengan kahil bahu. Akhda'ain ini al-kahil. Boleh menghilangkan segala penyakit. Kalau tuan-tuan ada kena racun ke apa, boleh kita niatkan tawakal kepada Allah, insya-Allah Allah yang menyembuhkan penyakit tersebut. Tapi dengan sideroksi ni boleh menghilangkan 72 penyakit. Dengan bekam kepala ni, tengah kepala ni boleh menghilangkan 72 penyakit. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan takut dengan bekam, takut dengan darah tersebut, ada yang kalau nak ikutkan sunnah Nabi hanyalah mengguna dengan pisau jilid. Kalau saya belajar di Ma'had Tahfiz Ibn Sina, hanya belajar menggunakan pisau jilid. Kerana kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi tak salah pun kalau kita menggunakan pen.
Kerana menggunakan pen pun boleh untuk takut sakit. Kalau nak guna pen pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang lebih sakit ni adalah pen dibandingkan dengan pisau jilid. Kadang kita dengar pisau rasa macam takut, pisau jilid, kita rasa macam tak nak bekam, takut keluar lemak lah apa. Tapi tak ada masalah pun, kerana apa, ini merupakan sunnah berbekam. Ya, fashhadu. Sini pun boleh, dia boleh menghilangkan segala penyakit. Kalau tuan-tuan nak jadi awet muda ke, nak jadi jambu ke, boleh kita berbekam kat sini. Dengan berbekam kat sini, kita boleh jadi awet muda. Nampak kalau kita nampak berusia ke apa, boleh. Yakin dengan Allah Ta'ala. Tak sakit, dia hanyalah dengan semut-semut je gigit dia kan. Tapi kalau benda tu geli-geli je. Tapi kalau orang tu dah biasa, insyaAllah dia akan jadi kebiasaan untuk dia berbekam. Jadi, tapi ini adalah sunnah berbekam. Jadi insyaAllah, sebab apa, bila kita bekam sekali je, kita akan rasa keseronokan tu ada rasa. Kerana apa, dia adalah nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan ada hari-hari tersebut yang tidak boleh untuk berbekam. Jadi tuan-tuan kena ambil note ada hari-hari tersebut yang tidak boleh berbekam. Contoh dia hari Sabtu. Hari Sabtu tidak boleh berbekam. Kenapa? Kat situ maksudnya penyakit, keluarnya penawar. Maksudnya penyakit, keluarnya penawar. Jadi hari Isnin, ada pendapat mengatakan tidak boleh berbekam. Ada pendapat yang mengatakan boleh berbekam. Tapi kita ambil saja yang tidak boleh berbekam hari Isnin. Kerana hari Isnin adalah merupakan hari kewafatan Nabi SAW. Itu pada hari Isnin. Hari Ahad boleh berbekam. Pada hari Ahad boleh berbekam dengan keluarnya penyakit masuk penawar. Bila keluar penyakit masuk penawar, boleh berbekam. Dan hari Selasa boleh berbekam. Bila mana hari Selasa ni, bila mana Allah menghilangkan penyakit Nabi Ayub AS. Pada hari Selasa tersebut, Allah telah menghilangkan penyakit Nabi Ayub AS. Itu pada hari Selasa. Dan ada juga hari Selasa yang mengatakan pada hari darah yang mana anak Nabi Adam AS, yakni Qabil dan Habil bergaduh sampailah pertumpahan darah pada hari tersebut. Itu adalah hari Selasa. Jadi hari Rabu, hari yang tidak boleh untuk berbekam, kerana hari Rabu adalah merupakan hari yang malam. Tapi kalau kita tak salah pun nak berbekam, tapi boleh mendatangkan kemakruhan bagi orang yang berbekam. Jadi hari Khamis adalah bila mana penglihatan Nabi Yaqub AS dapat dilihat, dan pada hari tersebut adalah kembalinya Nabi Yusuf AS. Itu pada hari Khamis. Jadi hari Khamis pun boleh berbekam. Jadi pada hari Khamis boleh berbekam. Dan hari Jumaat tidak boleh berbekam kerana ada satu waktu jika berbekam dia akan mati. Jadi kat sini kita boleh nampak hari Isnin, Selasa dan Khamis boleh berbekam. Tapi kalau tempat saya belajar, hari Selasa berbekam, setiap minggu berbekam. Dan seeloknya sebulan sekali untuk kita berbekam. Sebulan sekali boleh berbekam. Kalau perempuan nak berbekam, perempuan boleh berbekam, tak ada masalah. Kalau perempuan nak berbekam, carilah ahli perempuan yang pandai berbekam. Jadi carilah perempuan yang berbekam, bukan lelaki. Lelaki kena cari lelaki yang pandai berbekam. Kalau perempuan cari perempuan yang pandai berbekam. Jadi kalau pergi kat Darul Shifa, ada. Dia ada ahli-ahli, perempuan, lelaki. Jadi tak ada masalah pun, perempuan nak berbekam boleh, tak ada masalah. Kita terus kepada hadis yang terakhir untuk berbekam. Sayyidina Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun bimalalin ala zahril qadami. Rasulullah SAW pernah berbekam di Malal, tempat di antara Mekah dan Madinah, di belakang kakinya.
Suatu baginda SAW sedang berihram. Di mana yang Nabi pernah berbekam di Malal, antara Mekah dan Madinah. Antara Mekah dan Madinah ada nama tempatnya Malal. Jadi Nabi SAW pernah ketika berihram tu pernah berbekam. Dia bukan mengatakan di belakang kakinya. Bukan belakang kaki Ini kaki kita. Ini tapak. Ini tapak kaki. Belakang kaki maksud dia di depan kaki tersebut. Ni. Ini di depan kaki tersebut. Bukan kat sini. Bukan di belakang kaki, di depan kaki. Bukan kat situ. Nabi berbekam dekat di depan kaki, di atas kaki tu. Tak ada masalah untuk nak berihram. Jadi janganlah kita berihram tu ketika nak bekam kepala. Kalau sekiranya bekam kepala tu selama tidak menghilangkan rambut. Boleh, tak ada masalah nak berbekam. Tapi selagi tidak menghilangkan rambut tersebut, selama tidak menghilangkan rambut tersebut, boleh saja dia menunaikan umrah tersebut. Ihram tersebut. Kalau nampak dia rambut tu bubuh, tak sah lah. Tak sah dia punya ihram dia tu. Selama tidak menghilangkan rambut, boleh saja berbekam di atas kepala ataupun di mana-mana tempat. Tak ada masalah. Jadi ini penting untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk tahu tentang bekam Rasulullah SAW. Ada kawan boleh. Itu ada hari-hari berbekam tu ada. Boleh. Rabu hari makruh. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan kena tahulah hari-hari tersebut untuk nak berbekam. Jadi kalau nak menghilangkan lemak bukan hanya pada bekam saja ada boleh menghilangkan gaut, menghilangkan lemak, nak kurus badan kita boleh berbekam. Tapi janganlah berbekam setiap hari. Kita rasa dah badan kita dah rasa dah kurus kan, rasa nak bekam lagi tak boleh. Lagi tambah koyak badan kita, jadi susah Jadi hanya bekam sebulan sekali sahaja. Ataupun ikut dalam hijrah. Jadi 17, 19 dan 21. Okay, insyaAllah kita terus kepada nama-nama Rasulullah SAW. Sayyidina Jubair Ibn Mut'im radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, Innali asma'an anna Muhammadun, yakni saya terpuji, wa ana ahmadu, saya suka memuji, wa ana al-mahi alladhi yamhullah bihi, yamhullah biyal kufra, wa ana al-hashiru alladhi yuhsharun nasu ala qadamai, wa ana al-akibu alladhi laysa ba'dahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya mempunyai beberapa nama. Saya adalah Muhammad, saya Ahmad dan Al-Mahi. Jadi penghapus yang dengan saya Allah menghapuskan kekufuran. Dengan sebutan nama Al-Mahi, penghapus. Saya juga digelar dengan Al-Hashir, penghimpun, yang umat manusia dihimpun di atas jejak langkah saya. Saya juga digelar dengan Al-Aqib, penyudah yang tiada lagi selepas saya seorang Nabi. Jadi kalau anak-anak tuan-puan boleh meletak nama Al-Mahi. Raja Al-Mahi, sedap nama tu. Boleh letak nama Muhammad, Ahmad, Al-Hashir. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Laqitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'ni turkil Madinah faqala ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana Nabiyyur Rahmah wa Nabiyyut Taubah wa ana Al-Muqaffi wa ana Al-Hashiru wa Nabiyyul Malahib. Saya bertemu Nabi SAW di suatu jalan di Madinah. Baginda SAW bersabda, saya adalah Muhammad, saya adalah Ahmad, saya adalah Nabi Rahmah. Dia ni Nabi yang pembawa rahmat. Saya juga Nabi Taubah, Nabi pengajar taubat. Saya Al-Muqaffi yang datang mengikut jejak para Nabi. Saya Al-Hashir, penghimpun manusia. Dan Nabi Al-Malahim, Nabi yang menyertai peperangan. Beberapa perangan, jadi perangan jihad, Al-Malahim, peperangan jihad. Kenapa Nabi disebutkan Ar-Rahmah? Kerana dengan asbab kasih sayangnya Nabi. Kenapa Nabi disebutkan Wan Nabiyyut Taubah? Kerana asbabnya Nabi banyak orang bertaubat.
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi taubah. Kenapa setiap malam Nabi SAW menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa menangis kepada Allah kerana kerisauan terhadap umatnya. Kerisauan terhadap umatnya, terlampau banyaknya jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi walaupun Nabi maksum pun, tapi Nabi pun setiap hari bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni siapakah kita, tuan-tuan? Kita ni manusia yang tidak ada apa-apa, tapi padahal kita makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita memandang remeh kepada orang tersebut, memandang hina kepada orang tersebut dengan diasbabkan dengan amalan kita. Dengan asbabkan kita ni tidak ada apa? Tidak bergaya. Dengan asbab tu kita jangan memandang hina. Kerana apa? Di dalam hati ni kita tidak tahu bahawasanya dalam hati ni ada cinta Allah dan Rasul. Bila hati ada cinta Allah dan Rasul, insya-Allah Allah akan memudahkan segalanya. Sama juga orang yang di zaman Rasulullah SAW, orang yang banyak berzina, orang yang banyak berzina dan mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku berzina. Ya Rasulullah, aku berzina. Sehinggalah Rasulullah SAW abaikan sahabat itu tersebut. Sehinggalah dalam satu masa yang sama, sahabat itu cakap, aku berzina. Lalu Rasulullah SAW menjalankan hukum tersebut sehingga sahabat-sahabat Nabi pun mengatakan, kau ni memang celaka. Kata kepada sahabat tersebut yang melakukan zina. Dan Nabi tak marah terhadap sahabat yang mengatakan tersebut. Nabi bercakap, kita tak tahu dalam hati dia ada cinta Allah dan Rasul. Jadi kat sini ni kita jangan memandang buruk terhadap saudara kita, sesama Muslim. Jadi pandang baik dia. Hadirkan sifat-sifat tawaduk di dalam diri kita. InsyaAllah kita terus kepada kehidupan Rasulullah SAW. Jadi kehidupan Rasulullah SAW ni adalah kita nak tahu tentang kepribadiannya Rasulullah SAW. Kepribadian Rasulullah. Dan jadi kita nak tahu tentang kehidupan Rasulullah SAW, kita tahu tentang bagaimanakah kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Bagaimana kehidupan Nabi. Dan Nabi Muhammad ni termasuk antara golongan fuqara wal masakin. Antara orang yang miskin. Dan beliau memakan sehingga tidak membuatkan orang tu kenyang. Setiap hari Rasulullah SAW berasa lapar. Ini adalah kehidupan Rasulullah SAW. Jadi kita terus pada hadis Sayyidina Ummu al-Mu'minin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kunna ala Muhammadin namkusu syahran ma nastawqidu binarin in huwa illa tamru wal ma'. Kami keluarga Muhammad Rasulullah SAW pernah selama sebulan tidak menyalakan api, tidak memasak apa-apa. Kami hanya makan kurma dan air. Kita pun dah bising dah kan? Kita dah bising. Beras naik dah. Apa lagi? Makan mentah semua naik, kita dah bising. Tapi sedangkan Rasulullah SAW makan hanya kurma dan air. Dan selama sebulan tidak menyalakan api tersebut. Cuba bayangkan tuan-tuan apa susahnya Nabi SAW. Kita beras naik, macam-macam lah. Kita tidak bersyukur apa yang Allah Ta'ala telah berikan nikmat kepada kita. Kita beras naik pun kita boleh makan lagi nasi tersebut. Tapi kita bayangkan Nabi SAW hanya makan kurma dan air sahaja. Supaya kita ni semua insya-Allah kita akan jadi seperti mana Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a rafa'na an butulina an hajarin fa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batli'i an hajarain. Kami pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang lapar yang kami rasai. Kami menyingkap pakaian dari perut kami lalu menampakkan perut kami yang diikat dengan sebiji batu untuk menahan kelaparan. Ini sahabat Nabi dia mengikat dengan sebiji batu di perutnya untuk menahan kelaparan. Tapi kemudian Rasulullah SAW pula menyingkap pakaiannya dari perutnya yang diikat dengan 2 biji batu.
Bila sahabat yang lapar, yang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku lapar ya Rasulullah. Dengan mengikat satu batu. Tapi ada yang lagi lapar, bahawasanya Rasulullah yang lagi lapar. Hanya mengikat 2 batu. Bila sahabat dia lapar, Rasulullah lagi lapar. Dengan diikat dengan 2 biji batu. InsyaAllah boleh baca. Rock. Siapa baca? Okey, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Bismillah. okey, Minta izin baca Ustaz, boleh ke? boleh. Terus Hadis 372, betul? Betul betul. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أدى بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد المالك بن أمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعد ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثام بن ديهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خادم فلم يجدوه فقالوا لأمرته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بكربة يرعبها فوضعها ثم جاء يلتبس النبي صلى الله عليه وسلم يفتيه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقلب فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا وأن تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيدي من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در فذبح لهم عناقا أو جذعا فأتاهم بها فأكلوا فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختار منهما فقال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوي لي معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه قال فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالة ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. Rasulullah SAW keluar rumah pada waktu baginda SAW tidak selalunya keluar rumah dan tidak ada seorang pun bertemu baginda SAW. Jadi kharaja Rasulullah SAW fi sa'at ini bermaksud bahasanya Nabi ni jarang keluar. Nabi ni tidak pernah keluar langsung. Pada satu ketika barulah Nabi keluar. Maka Abu Bakar radhiyallahu datang menemui ya. Rasulullah SAW bersabda, mengapa kamu datang kemari, wahai Abu Bakar?
Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, saya keluar rumah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dan memandang wajahnya serta mengucap salam kepadanya. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni sebenarnya lapar. Jadi beliau ni berasa berat untuk nak mengatakan kepada Nabi, mengadu kepada Nabi bahawasanya Sayyidina Abu Bakar ni lapar. Jadi hanyalah Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Nabi, saya keluar rumah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini cover lah. Dan memandang wajah serta mengucap salam kepadanya. Tidak lama selepas itu datang pula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW bersabda, mengapa kamu datang kemari wahai Umar? Umar radhiyallahu anhu menjawab. Jadi Sayyidina Umar ni terus terang tak ada nak kias-kias. Jadi Sayyidina Umar pun menjawab, saya lapar wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW pun bersabda, saya juga sedang merasakan sebahagian dari kelaparan itu. Dan di dalam hadis tersebut mengatakan bahawasanya Rasul tidak mahu mengemis. Jadi Rasul tidak mengatakan bahawasanya Nabi ni dalam kelaparan. Tapi bila mana Sayyidina Umar mengatakan beliau tu lapar, jadi Rasulullah pun cakap, saya pun lapar. Saya juga sedang merasakan sebahagian dari kelaparan itu. Lalu mereka bersama-sama menuju ke rumah Abu Al-Haisam Al-Tayyihan Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia merupakan seorang lelaki yang memiliki banyak pohon kurma dan kambing. Tetapi dia tidak mempunyai pembantu. Namun, mereka tidak menemuinya. Lalu mereka bertanya kepada isterinya, di manakah suamimu? Ini si Abu Al-Haisam menjawab, dia sedang pergi mencari air tawar untuk kami. Jadi air tawar ni bermaksud yang berada di sumur. Tidak lama mereka menunggu, Abu Al-Haisam radhiyallahu anhu datang dengan membawa bekas yang penuh dengan air. Kirbah kan. Kirbah ni bekas yang penuh dengan air. Kemudian dia meletakkannya. Setelah itu dia datang dan memeluk Rasulullah. Dia ni Abu Haisam dia datang dan memeluk Rasulullah SAW serta mengucapkan, saya tebus Rasulullah SAW dengan ayah dan ibu saya. Jadi bermaksudnya kat sini, ditebus dengan sebut nama ayah dan ibunya adalah dengan bahawasanya Abu Haisam ni meminta bersungguh-sungguh kepada Nabi. Suruh Nabi tu datang ke rumahnya, datang ke rumah Abu Haisam, Sayyidina Abu Haisam. Jadi dia memaksa Nabi SAW untuk datang ke rumahnya. Lalu dia memeluk kepada Nabi. Jadi orang dulu dia tebus dengan menyebut nama mak dan ayah. Kemudian dia membawa mereka pergi ke kebunnya. Di sana dia menghamparkan tikar untuk mereka. Kemudian dia pergi ke sebatang pohon kurma dan datang semula dengan membawa setandan buah kurma. Lalu meletakkannya untuk Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Dan Nabi SAW bersabda, mengapa kamu tidak memilih yang masak untuk kami? Dia menjawab, wahai Rasulullah, saya ingin Tuhan memilih atau mengambil mana yang Tuhan suka. Ini antara kurma ada kurma matang, ada kurma yang muda. Jadi Abu Haisam disuruh Rasulullah SAW tu memilih. Pilih yang mana kesukaannya Nabi. Jadi Nabi memilih. Lantas mereka makan dan minum air tersebut, kemudian Nabi SAW bersabda, demi zat yang diriku berada di dalam kekuasaannya, inilah di antara nikmat yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, tempat bernaung yang sejuk, buah-buahan yang baik dan air yang dingin. Jadi kat sini, bahawasanya Nabi SAW makan bersama dengan para sahabat. Nabi SAW mengingatkan para sahabat supaya kita ingat kepada akhirat. Jadi Nabi SAW tidak lupa kepada akhirat, lalu Nabi mengingatkan kepada para sahabat supaya kita memakan ni ingat kepada akhirat. Bukan kita lupa kepada akhirat. Sambil-sambil itu cerita kepada kebesaran Allah. Bahawasanya Allah yang berikan kita nikmat untuk kita makan, minum. Itu Allah yang berikan, bukan manusia yang berikan. Dengan sebab manusia lah Allah telah memberikan kepada kita keperluan kehidupan kita agar kita merasai dengan nikmat tersebut. Sambil dalam masa yang sama, Nabi SAW mengingat supaya mereka pun ingat kepada akhirat. Nabi tak nak mereka ni lupa kepada akhirat. Jadi Rasulullah SAW mengingat kepada sahabat-sahabatnya agar mengingat akhirat. Maka Abu Al-Haisam pun pergi untuk menyediakan makanan bagi mereka. Nabi SAW bersabda, jangan kamu sembelih untuk kami kambing yang mempunyai susu.
kambing yang mempunyai susu, jangan kamu sembelih. Kat sini kita boleh nampak bahawasanya Nabi kesian kepada makhluk tersebut. Nabi kesian kepada kambing yang mempunyai susu. Sebab itulah Nabi digelar sebagai rahmatan lil alamin. Nabi digelar sebagai rahmatan lil alamin kerana Nabi betapa kasih kepada makhluk tersebut, sesiapa pun. Jadi maka Abul Haisam radhiyallahu anhu pun menyembelih anak kambing betina yang belum berusia 1 tahun. Atau anak kambing jantan yang belum berusia 1 tahun. Jadi anak kambing jantan ni lebih besar daripada anak kambing betina. Setelah itu dihidangkan makanan itu kepada mereka, lantas mereka memakannya. Rasulullah bertanya, apakah kamu mempunyai seorang pembantu? Abu Haisam pun menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, nanti apabila ada tawanan yang dikirim kepada kami, datanglah kamu kepada kami. Akan saya akan berikan khadam kepadamu sebagai membalas kebaikanmu. Jadi kita kalau diberikan makanan ke, kita haruslah membalas jasa kepada orang tersebut. Tak kisahlah sesiapa, yang contoh orang selalu belanja kita makan, kita akan balas dengan jasa yang baik untuk dia. Kita niatkan kita bagikan hadiah tersebut dan membalaskan jasa tersebut. Suatu ketika Rasulullah SAW diberi 2 orang tawanan yang tidak disertai orang ketiga. Abu Al-Haisam radhiyallahu anhu pun datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, pilihlah salah seorang daripada mereka. Dia menjawab, wahai Rasulullah, Tuan pilihlah untuk saya. Jadi Sayyidina Abu Haisam pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pilihlah untuk saya. Jadi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang penasihat itu adalah seorang yang dipercayai. Ambillah orang ini sebab saya melihat dia mengerjakan solat. Jadi tanda kalau kita nak ambil contoh, kita nak ambil seorang pekerja untuk nak datang syarikat ke apa, kita akan pilih yang orang ni rajin sembahyang. Orang ni rajin solat. Kita akan pilih. Jangan kita pilih orang ni malas solat. Orang ni tak rajin dengan ibadah. Tak jaga 5 waktu untuk solat berjemaah. Kita jangan pilih orang tu. Kita pilih orang yang boleh membawa amanah, kepercayaan. Pilihlah orang yang mengerjakan solat. Ataupun memfokuskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada iman bagi seseorang yang tidak ada amanah. Jadi perlu ada beriman tu tersebut. Tanda orang baik adalah orang yang solat. Itu adalah tanda orang yang baik. Sesungguhnya ambillah orang ini sebab saya melihat dia mengerjakan solat. Lakukanlah dia dengan baik. Berangkatlah Abu Haisam radhiyallahu anhu menemui isterinya lalu mengkhabarkan kepadanya apa yang diperkatakan oleh Rasulullah SAW. Isterinya pun berkata, kamu masih belum menyempurnakan pesanan Nabi SAW supaya melakukan kebaikan terhadapnya, melainkan dengan kamu memerdekakannya. Dia pun berkata, dia adalah merdeka. Jadi dengan syarat adalah merdekakan hamba tersebut. Apabila mendengar cerita tentang nasihat isteri Abu Al-Haisam, maka Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak membangkitkan seseorang Nabi dan tidak pula seorang khalifah, melainkan baginya 2 orang teman terdekat yang menyuruh dia melakukan kebaikan dan melarang melakukan kemungkaran, dan teman terdekat yang tidak henti-henti mengajak kepada kerosakan. Siapa yang terpelihara dari teman terdekat yang jahat, maka dia adalah terpelihara. Jadi kat sini Rasulullah SAW ingin berpesan bahawasanya pilihlah, cari yang orang tu yang mengajak perkara kebaikan. Contoh kalau kita isteri, suami ajak keburukan, isteri pun akan ikut kepada suami kerana dia menjadi ikutan kepada suami. Kenapa suami melakukan kejahatan, jadi isteri akan ikut. Kalau suami jadi melakukan perkara kebaikan, isteri pun akan ikut melakukan perkara kebaikan. Jadi carilah kawan yang sentiasa mengajak akhirat. Cari kawan yang sentiasa melakukan perkara kebaikan. Janganlah cari kawan yang sentiasa memburukkan segala keadaan. Cari kawan yang akan ingat akhirat. Jadi kalau kita kawan dengan orang yang buruk, kita akan jadi buruk. Kalau kita kawan dengan orang baik, insya-Allah kita akan jadi baik. Okey, terus Sayyidina Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, inni la awwalu rajulin akhraqa daman fi sabilillahi azza wa jalla wa inni la awwalu rajulin wama bisahmin fi sabilillah laqad ra'aituni
auzu fil isabati min ashabi Muhammadin SAW ma na'kulu illa warqas syajari wal khublata hatta tafarrahat ashdaquna wa inna ahadana la yada'u kama tada'u syatu wal ba'iru wa asbahat banu asadin yuzurunani fid dini laqad khibtu wa khasirtu idza wadalla amali. Sesungguhnya saya adalah orang yang pertama menumpahkan darah kaum musyrikin pada jalan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya saya adalah orang pertama yang melimpahkan anak panah pada jalan Allah. Saya dapat bayangkan bagaimana saya berjihad dalam pasukan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kami tidak makan kecuali daun kayu dan daun tumbuh-tumbuhan yang berduri hingga tepi mulut kami terluka. Salah seorang di antara kami terjatuh seperti kambing dan unta yang lumpuh. Namun Bani As'ad mencela agama saya kerana solat saya kurang baik. Sesungguhnya saya merasa rugi dan menyesal kerana amalan saya sia-sia. Okey, kita teruskan lagi sebab kita nak cepatkan habis. Okey, Sayyidina Khalid bin Umair dan Syuais Abi Al-Ruqad berkata, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengutus Sayyidina Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Intalik anta wa man ma'aka hatta idza kuntum fi aqsa biladil arabi wa adada biladil ajami faqbalu hatta idza kanu bil mirbad wajadu hadha kaddana faqalu ma hadhihi qalu hadhihi al-basrah fasaru hatta balaghu hiyal al-jisri as-saghir faqalu ha huna umirtum fanadalu fadhakaru al-haditha bitulihi faqala Utbah bin Ghazwan walaqad ra'aytuni wa inni lasabi'u sab'ati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa warqus syajar hatta tafarrahat ashdaquna fattaqattu burdatan faqasamtuha baini wa baina Sa'din fama minna min ulaika sab'ati ahadun illa wa huwa amirun misrin minal amsari wa satujarribunal umara ba'dana. Berangkatlah kamu dan orang-orang yang bersamamu hingga kalian sampai ke penghujung negara Arab dan dekat dengan negara Ajam. Maka mereka pun berangkat hingga sampai di Marbat. Mereka bertemu dengan batu lembut keputihan. Sebahagian mereka bertanya, negeri apakah ini? Sebahagian mereka menjelaskan, inilah Basrah. Mereka terus berjalan hingga sampai ke jabatan kecil di Sungai Jillah. Mereka berkata, di sinilah kita diperintahkan supaya berhenti. Kemudian mereka berhenti dan mengambil tempat. Seterusnya mereka menceritakan kisah ini dengan panjang lebar. Dalam kisah selanjutnya, Sayyidina Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu berkata, dapat saya bayangkan, saya adalah orang yang ketujuh bersama Rasulullah SAW memeluk Islam. Jika itu tiada makanan yang kami miliki kecuali daun-daun kayu hingga tepi mulut kami berdarah. Saya menemui sehelai selimut, maka saya bahagikannya untuk saya dan juga Sa'ad. Tiada seorang pun dari kami yang tujuh itu melainkan semuanya menjadi ketua kota-kota besar dan kalian akan dapat membandingkan para ketua setelah kami nanti dengan kami. Jadi tempat Basrah ni adalah tempat berjemurnya kurma. Jadi dinamakan Basrah adalah nama sebenarnya batu lembut keputihan. Itu dinamakan Basrah. Okey. Baca insya-Allah Mufiq. Apa? Bismillah. Boleh saya Okey. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لقد خفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاث من البين ليلة ويوم وما لي وبلال طعام يأكل ذو كبد إلا شيء يواريه إبت بلال. Dan Anas Rasulullah Ta'ala menyatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku telah ditakutkan kerana perjuangkan agama Allah dalam keadaan tiada siapa pun merasa takut. Sesungguhnya aku telah disakiti dalam keadaan tiada siapa pun disakiti. Sesungguhnya telah berlaku atasku 30 hari, 30 malam dan tiada bagiku dan Sayyidina Bilal apa yang boleh dimakan oleh orang yang lapar kecuali sejebis makanan yang boleh diletakkan di bawah ketiak Sayyidina Bilal.
Jadi di bawah ketiak Sayyidina Bilal ni hanyalah makanan sedikit saja yang tersorok di bawah lengan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Jadi makanan sedikit hanya disembunyikan di bawah lengan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Terus baca. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عباد بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي. Sayyidina Anas bin Malik nyatakan sebenarnya Rasulullah SAW tidak pernah terhimpun di sisinya makan tengah hari, tidak juga pada makan malam dari roti dan daging, melainkan ketika bertamu. Kata Imam Abdullah, kata Sayyidina Abdullah, kata sebahagian mereka ia adalah banyak tangan, iaitu ketika menjamu menjadi tetamu. Okay, daripada Sayyidina Naufal ibn Iyas Al-Khuzaili radhiyallahu anhu berkata, kana Abdul Rahman ibn Auf lana jalisan wa kana ni'mal jalisu wa annahu qalaba bina dhata yawm hatta idza dakhalna baytahu dakhala faratasala thumma kharaja wa atina bi sahfatin fiha khubzun wa lahmun falamma wudi'at baka Abdul Rahman faqultu ya Aba Muhammad ma yubkika faqala halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashba wa ahlu baitihi min khubzis syairi fala arana ukhirna lima huwa khairun lana. Jadi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah teman kami dan dia adalah sebaik-baik teman kami. Pada suatu hari dia bersama kami pulang dari suatu tempat. Ketika kami masuk ke dalam rumahnya, dia terus masuk lalu mandi dan keluar semula. Dihidangkan kepada kami seminggu roti dan daging. Apabila pinggan itu diletakkan, Sayyidina Abdul Rahman radhiyallahu anhu menangis. Saya bertanya, wahai Abu Muhammad, apakah menyebabkan kamu menangis? Dia berkata, Rasulullah SAW telah wafat. Padahal baginda Rasulullah SAW dan keluarganya tidak pernah kenyang walau hanya dengan makan roti gandum yang tidak baik kualitinya. Namun demikian saya tidak pernah melihat baginda SAW melewat-lewatkan apa yang baik untuk kami. Jadi kat sini bahawasanya Sayyidina Abdul Rahman teringat bila mana ketika itu Rasulullah SAW telah wafat. Jadi Sayyidina Abdul Rahman ni teringat bahawasanya Rasulullah ni pernah makan roti yang kering, yang tidak ada kualiti, yang tidak boleh membuatkan Nabi kenyang. Jadi Nabi setiap hari pun tidak kenyang, hanyalah memakan roti. Kerana roti yang tidak mempunyai kualiti. Jadi Sayyidina Abdul Rahman pun teringat, lalu Sayyidina Abdul Rahman pun menangis bahawasanya inilah susah payahnya Rasulullah SAW terhadap umatnya. Jadi kita kena fikir kisah susah payah di Nabi Muhammad SAW. Susah payahnya Nabi, kita pun senang makan nasi setiap hari, 3 hari makan nasi. Tapi kita tak boleh bayangkan bahawasanya zaman Nabi Muhammad hanyalah makan roti gandum sahaja. Itu pun dah memadai dah yang boleh mengenyangkan perutnya. Jadi terus kepada Sayyidina Muhammad Ibn Sirin radhiyallahu anhu bercerita, kunna inna Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa alaihi sauban masyaqani min kattanin fatamakhattab fi ahdihima faqala bakhin tamakhattu Abu Hurairah fil kattani laqad ra'aituni wa anni la akhiru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghshiyan alayya fayaji'ul ja'i fayada'u rijlahu ala unuki yurau an bi jununan wa ma bi jununun wa ma huwa illa ju'. Kami berada di samping Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia sedang memakai 2 helai kain berwarna kuning tua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengesat hidungnya dengan salah satu kain tersebut lalu berkata dengan keheranan terhadap dirinya, bah ni ucapan takjub. Wahai Abu Hurairah, kamu mengesat hidungmu dengan kain yang baik. Ini sesungguhnya suatu ketika dahulu saya pernah tersungkur di antara mimbar Rasulullah SAW dan bilik Aisyah radhiyallahu anha kerana pengsan. Tiba datang seorang lelaki lantas memijak leher saya dan mengira saya gila. Sebenarnya saya tidak gila tetapi kerana saya sangat lapar. Jadi dia memijak kepala, memijak leher Abu Hurairah. Kenapa? Dia ingat yang Abu Hurairah ni gila sedangkan Abu Hurairah ni dalam keadaan lapar.
Dan hadis yang terakhir adalah Sayyidina Malik ibn Dinar radhiyallahu anhu bercerita, man syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin illa ala dafafin. Rasulullah SAW tidak pernah kenyang makan roti dan juga daging kecuali ketika makan bersama tetamu. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah nanti akan disambung oleh Ustaz Isfahan tentang umurnya Rasulullah SAW sehinggalah akhir. Bab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaannya Rasulullah SAW. InsyaAllah apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelemahan daripada Al-Fakih sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran diucapkan kepada Ustaz. Ustaz Abdullah. Jadi untuk makluman, majlis khatam kita ditunda daripada hari Sabtu kepada hari Ahad. Kita akan ada live secara YouTube streaming. Live di YouTube, kita tidak ada dalam Google Meet, tapi nanti kita akan hantar link melalui YouTube lah, live YouTube. Semua asatizah dijemput dah, nanti kita akan ada semua asatizah yang akan bagi ijazah untuk kitab Syama'il kita nanti adalah Ustaz Ahmad Nur Ridwan dan juga Syekh Mahmud Al-Wasabi. Pada waktu yang sama, pukul 9 malam insya-Allah. Jadi untuk hari Jumaat malam adalah majlis kita yang terakhir di dalam Google Meet. Okey, jumpa lagi pada hari Jumaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.